Okey. Ganas Kita sibuk ganas gila hari tu. Kita lembutkan tone kita. Assalamualaikum penikmat mimpi. Okey, hari tu special sikit kerana hari tu kita dah dapat seorang wanita untuk kita wawancarakan di dalam acara yang si seberapa. InsyaAllah kita cuba mengenengahkan tokoh-tokoh yang tersisih, disisih, menyisih. Kira-kira macam yalah bunyi-bunyinya. Okey guys, perkenalkan di sebelah kanan kami tu penulis Razmah Bolhassan daripada CK. Bukan Calvin Klein, daripada Serike. Yang datang itu tuncun untuk ada satu perhimpunan, kita sibuk nyebut nama perhimpunan tu, jadi kita sempat coleknya, mbak pergi situ dan itulah Razmah Bolhassan. Khabar kita Kak? Bagus, sihat Datuk. Alhamdulillah Kak. Jadi kami banyak dengar nama kita Kak. Di utara ambil dengan nama kita, di selatan ambil dengan nama kita, di timur, di barat ambil dengan nama kita, Razmah Bolhassan. Seorang cerpenis, cerpenis yang memang simak digunakan perkataan tersohor tu lah. Seorang cerpenis yang prolific. Prolific. Lebih kepada novelis lah. Lebih kepada novelis juga. Okey. Jadi kita nak berkongsi pengalaman dengannya, insyaAllah, supaya kita orang di luar tu dapatlah sikit ilmu daripadanya. Ni tahu terus jadi the next Razmah Bolhassan. Ni tahu nak? Okey. Kak Razmah, panas hari tu Kak? Panas. Ya Rabbi, harap siklah sepanasnya. Okey, kita boleh cerita sikit Kak, macam ni kita boleh terjun dalam dunia kepenulisan tu secara rasionalnya lah. Rasional. Sebab banyak orang dah kat kini tu berfikir mengejar sesuatu impian kah, tapi kami sebenarnya secara rasional dia mengejar. Dia titik tolak kepada kehidupan masa kini, kehidupan masa lah jalan dan mendaki usia ya. Daripada orang madah bercerita dengan kawan-kawan, kelakar macam kita tu. Lepas kita memberontak dengan marah dengan mak kita ke. Jadi sikit-sikit kita bercerita. Asyik sangka je dapat nulis. Oleh sebab yang asyik berhenti. Simple lah. Jadi maknanya sebagai seorang penulis kita banyak memendam rasa. Asyik juga memendam rasa juga kali. Yang memendam mungkin asyik keluar je novel lah. Yang mesti diluahkan. Pendam dulu pasal luah. Betul lah ya, memendam rasa pasal meluah. Jadilah berpuluh-puluh buah novel dan cerpen. Macam ni kita rasa gini tu bila sudah berada dalam dunia sastra tu. Panjang keluhannya guys. Jujurnya lah. Jujur. Kita cakap tapis tu, cakap tapis. Jujur je terus. Orang yang interview, orang yang kami kenal mula-mula nulis dulu. Orang di depan pun, orang yang kami mula dengan, orang yang di depan tu, di tepi tu, kami tetap anggapnya motivasi kami mari-mari. Nya saya dah berubah. Walaupun orang madah kah, orang tu si rasional lagi kah, tapi kami sentiasa setia dengan orang ya. Orang ya macam kita dua nak memberi sumber inspirasi. Seorang tu memberi sumber inspirasi. Jadi kami yang masih rasa macam dulu. Oleh sebab sebut tadi kitab madah nak jangan disebut tersohor. Kami semua. Okey guys disclaimer. Yang dimaksud dengan orang di sebelah bukan kami guys. Orang lain. Orang di sebelah-sebelah ni lagi. Okey. Kak, kita nangga dunia sastra kini tu nak. Macam ni kita nangga perkembangan dunia Sarawak tu. Dunia sastra di Sarawak tu macam ni. Bagus gila kah? Ataupun banyak lagi room for improvement? Banyak lompang. Okey. Walaupun memang sakit juga telinga mendengarnya. Sebab selalunya kan, kita jujurlah. Kami pun bekas bekerja penjawat awam. Kadang orang di atas yang semua mendengar apa yang dikata orang di bawah.
disialah wujudnya lompang. Oleh sebab ya, bila orang di atasnya mesti dengar orang di bawah-bawah tu. Jadi kami tak suka berada di bawah, di atas, di tengah semua ada. Pahit kita nak mendengar, tapi secara jujur lah. Memang di dalam mana-mana majlis kita melihat banyak penulis baru yang muncul, yang lama disebut-sebut. Kita sih pernah pilih kasih untuk meninggal. Jujur kami pun madah lah. Sebab kami bercakap bagi pihak kami. Contoh kami melihat orang di sinun-sinun sebelah, orang di depan-depan nanti kan. Yang sentiasa macam marik kami melihat. Yang sentiasa memberi motivasi. Orang madah apa sekalipun set dah. Guruh tetap jalan, tetap je. Tetap jalan. Jadi bagi kami ya jati diri kita lah. Jadi biak baru nak. Memang orang di atas, orang yang diberi kepercayaan, cuma kami boleh madah lah sebab nak cerita apa-apa. Setiap tanggungjawab ya si membuat memang berdosa. Macam ya juga kita nulis tu dah ada bakat si nulis. Si bagus juga nak. Oh, iyalah. Harapnya memang merangkumi semualah. Perkembangannya memang sentiasa berkembang. Selaginya si kiamat dunia tu penulis tetap ada, peminta sedekah tetap ada. Semuanya ada, orang kaya tetap ada, tetap berjalan. Cuma kepincangannya lah secara yang kata orang di atas mesti mendengar luahan lapisan-lapisan yang tertentu. Sebab macam dunia sastra juga menulis tidak madah dalam banyak konteks penulisan mesti dikritik. Maksudnya sidak yang di atas mesti mak dikritik juga, mesti mak nerima. Jadi seperti ketam lah kan. Ya pandangan kami lah. Okey. Kalau kita kelakar macam ni Kak, kami cuba nak menangkap ke sebenarnya, maknanya dunia sastra kita tu si demokratik lah. Panas juga, sepanas hari je soalannya. Kerana kita bercakap soal orang di atas simak mendengar orang di bawah, orang di atas siap ditegur. Maknanya apa yang kita ada kini itu adalah satu sistem yang apa ya? Autokratik ataupun kuku besi ataupun macam ni kan. Kami nak bukannya menjurus ke mana siapa-siapa lah. Tetapi bagi kami kita lebih jujur untuk menanggar diri kita sendiri. Macam kita ada pandangan kita tertentu, mesti ada agenda kita tertentu, mesti ada kebaikan walaupun ada keburukannya. Kami si tujukan kepada siapa-siapa, tetapi bidang yang kita ceburi itu, mun katakanlah macam kami orang sekolah tinggi, orang-orang yang sekolah tinggi punya melihat kena jadi macam tu. Jangan dulu mencari salah orang lain, mesti tanya dengan tanggungjawab tidak pun. Kena jadi macam ya. Tabayun dulu nak. Mesti macam ya. Ya baru kita boleh bercakap pasal kritikan. Jadi maksudnya kini tu dalam dunia sastra kita tu banyak yang bersifat katak lah. Jumping into conclusion. Selalu macam memberi penilaian kepada orang tu sebelumnya mana-mana kenal dengan orang tu. Lebih mungkin ada kebenarannya lah. Walaupun kami madah 100%. Sebab tapi dalam pada kita bercakap benda macam tu kan. Sebab kita jujur, ada kadang orang bawah yang puas hati, kadang kan. Biasalah orang yang diberi perhatian yang akan rasa. Tetapi andai kita sama-sama bertanggungjawab, kita macam kekuatan kita sebenarnya, kita rasa orang ya ada something kita nak. Kita patut buang orangnya, kita patut tarik orangnya, apa masalah? Ya musyawarah dalam sesuatu perkara. Sebab ya konsep penting bah. Sebab bercerai kita roboh, bersatu kita teguh. Okey, dulu kami lah lahir di Dewan Bahasa. Memang acuan kami Dewan Bahasa. Dulu Dewan Bahasa kan selalu molah simposium. Siapa dah berlaku apa macam ni kah? Entah. Mungkin gerak hati tu dah semakin tua, kami rasa makin jadi terasa. Gerak hati ya ada. Jadi rasa. Tapi kami yakin kadang gerak hati yang benar. Ada benar sebab petunjuk yang kadang ada apa gerak hati tak ya? Kadang kita melihat sesuatu perkara ya kan. Sepatutnya macam ya. Macam kita tu banyak hipokrit. That's why kami tadi dalam sesi pagi tadi kami membaca puisi damai oleh sahabat kita pun Rosani Hipni. Sama ada orang nak menangkap sajak pertama ya daripada Puan Latifah Sebeli dengan penutupnya puisi damai. Puisi
aku menjadi lebih berani ya melihat diri kami pun, dan semangat Latifah dan semangat semua penulis wanita, semua penulis lah sebab kita umumkan. Tetapi dalam kita mencari sesuatu ya, betapa susahnya kita menghadapi dalam satu situasi yang hipokrit. Hipokrit ialah mula kita sik bersatu. Betul sih. Okey, kita cuba nak nangga comparison lah kan, perbandingan. 5 minit je tinggal. Pendek kali je masa. Kita nak mula perbandingan lah antara kita kelakar hal penulis wanita lah Okey, antara di Sarawak dengan kita ibu ambil jauh lah di Semenanjung Tanah Melayu ya dah terlalu jauh gila. Kita ambil jiran je kita di Sabah. Kita melihat penulis wanita di Sabah tu setidaknya lebih progresif, lebih dinamik, lebih apa namanya, lebih dapat menonjolkan diri setidaknya pun. Tapi kita di Sarawak tu macam penulis wanita tu kan, adalah beberapa kerata yang naik nama, tapi banyak lagi yang namanya diinjak-injak lah, macam si keluar-keluar aja macam ni ya. Okey. Bagus jugalah macam tadi untuk sesi kami disuruh bercakap tentang perkembangan penulis wanita. Ada hikmahnya. Dari satu-satu, seorang demi seorang kami telefon, minta contoh. Maksudnya penulis wanita tu dah bersedia. Kami mesej, okay, minta tolong kita beri nama penuh. Okay, saya minta kita pun cerpen-cerpen kita pernah keluar. Malah dicuti satu-satu, malah ada tarikhnya, bilangan, semua dah. Itu termasuklah Miss Lina Bambu. Kami pun terkejut. Banyak cerpen biar tu. Banyak juga puisi ni biar tu. Macam yang baru-baru kan, yang masih ada selain daripada ya Sapida ya, tapi ya siapa lagi juga. Kami hampir lupa juga. Tapi yalah, mungkin ada satu ya, maksud kami mungkin drone ni asyik sampai ke sia lah. Orang tertentu je mungkin. Macam yalah, mungkin tadi dalam isu tadi yang dibangkitkan kena Puan Latifah si datangkan. Mungkin ialah kita mungkin kita boleh bercakap secara positif kita dari segi usia, dari kesihatan kan, tapi itulah semangat penulis ndak seribu daya tak ndak seribu dalih disia lah. Atau adakah kami meletakkannya sebagai duduk perkaranya macam tu? Penulis lama si disantuni. Istilah santuni tu tinggi tu. Maknanya penulis lamanya si disantuni, si diaga dengan adab, dengan apa. Adakah bendaya yang sebenarnya yang menjadi permasalahan antara pihak berwenang ya dengan penulis-penulis yang dah tersohor tu, sehingga setidaknya rasa macam tahu hati je. Okey, bercakap bagi pihak orang lain lah. Sebab kami tu dah macam orang tahulah kami tu dulu pun orang sedia maklum. Pernah dulu lah satu ketika kami tu macam pasif lah, macam saya ada perasaan lah macam tu pun okey macam tu. Sebab kami ada pegangan kami sendiri. Tetapi bila kami berada di pihak lain, orang lain yang bercakap, kadang-kadang memang ada yang kecil hati lah. Jadi si perlu sebut nama bukan seorang dua lah kadang-kadang. Memanglah bila kita dengar perkara tu kan, memangnya seolah macam kita lalu manas kan. Tetapi mun kita berniat untuk memurnikan kembali sastra ya, supaya yang suburnya melata, orang madah bukannya bertumpuk-tumpuk kan. Si salah kita merendahkan ataupun kita mengatur semula. Sebab macam kami madah tadi, penulis wanita yang dah sik menulis. Okey, mungkin kami 2-3 tahun siap nulis mata, mungkin sik nampak apa yang dah sik akan dibuang macam kain buruk orang madah, walaupun siap mungkinlah sik berlaku macam ya. Tetapi kadang orang yang dah tua semakin sensitif lah. Why not kita buat sesuatu? Kami rasa sik salah lah. Mungkinnya susah juga kita nak perupkan benda ya. Kita boleh jumpa orang ya, mestinya akan kecil hati. Jalannya ada 3 kategori kan. Okey, penulis muda. Kita beri pendedahan sebanyak yang mungkin lah. Kerana setidaknya baru nak mengenal dunia sastra tu nak. Penulis macam yang mutakhir, ya kita kawan. Kita semua kawan setidaknya semua apa nak. Penulis lama, kita santuni.
Macam kita dengan mak bapak tu apa? Enak, macam ni aja bah. Jadi perkaranya mesti ada sebenarnya supaya yalah sensitivity. Yalah macam kita belum ada tua lagi muda nak. Kelak bila kita dah tua kelak, rasa-rasanya makin berasa lah kita kan. Macam waktu tu memang fighting spirit kita tinggi. Macam kami pun fighting spirit tinggi lah. Harap sampai mati dah insyaAllah. Tapi yalah Tek. Okey. Kita rasa lah daripada segala macam apa kemaruk dunia sastra Sarawak tu lah. Macam ni sebenarnya solusi jalan keluar untuk satu dunia sastra yang idealistik. Macam ni. Soalan best nak. Oh, macam ni. Soalan tu sepatutnya keluar tadi tapi kami nahan, kami nanya kita aja. Macam ni. Tu mau tambah masa tu. Soalan tu lah paling bagus ialah musyawarah, ialah meeting. Kita selalu je meeting, hari-hari meeting. Siap ada solusi. Tapi tu lah jalan solusinya, kita selalu buang meeting, ego. Kita selalu simposium, olah resolusi tapi resolusi si dilaksanakan. Enak, malah je resolusi. Dah 20-30 resolusi. Bertahun-tahun je, si je ada. Okay, kami setuju nak pada kita Tek. Yang yang disantuni, yang disahabatkan, yang diberi pendedahan. 3 golongan tu. Tetapi si penulis semua tu, sebab kami dulu mula-mula mengenali dunia penulisan tu. Wartawan pun ada. Teater pun ada. Semua ada. That's why kami kenal banyak-banyak orang. Cuma kini tu entahlah nak dikatakan lompang ya, nang kami nampak lompang, cuma kami si dapat nak bercakap secara dengan fakta, sebab ya dari hati, sebab kita boleh melihat pergerakannya si macam mari, sebab orang lama tu nya melihatnya pengalaman, orang baru tu nya nejah-jahnya si melihat kan. Jadi untuk menyantun tiga-tiga tu mesti berada dalam monada orang yang bertanggungjawab tu. Mesti adil untuk perkara tu semua. Memang beratlah sebab nama nak kerja, namalah nak kerja mesti berat. Ego mesti buang sikit, nak manas mesti buang juga. Semua-semualah kita dalam grup semua tu, dalam yang bertanggungjawab, dalam yang penulis, dalam audiens, segala-galalah. Mun ia dapat dicapai selesai. Selagi ia si sapat depan lain, belakang lain ke diberi pandangan, orang beri pandangannya lain, memangnya si akan penyelesaiannya sikit je. Bulat manusia kerana muafakat. Yes, saya lah sebenarnya. Tapi muafakat ya masalahnya. That's why pernah madah kita dulu kami melihat penulisan tu. Tu je bidang yang dapat kami ceburi sebabnya jauh dari rasuah, jauh dari politik, jauh daripada apa. Sebab kami nyebut kini tu semuanya dah masuk dalamnya. Semuanya ada rasa kecewa lah. Yalah, semua dah terpalit lumpur korupsi ya kan. Baik korupsi harta benda kah, korupsi gelaran demi gelaran kah dan sebagainya kan. Semua dah terpalit benda ya. Tapi kira nak nambah sikit lah. Dari segi macam tu kan. Walaupun mungkin orang malas nak mendengar ayat-ayat klise orang cakap tu kan. Tetapi ingat tak, yang diberi bakat, yang diberi tanggungjawab, yang diberi apa-apa segala ya, akan dipertanggungjawab di akhirat kelak. Besar ni urat tegak tu madah tu si percaya. Tanggungjawab ya sangat penting. Ya yang paling penting. Macam kami nulis je. Kadang kami madah, kami nulis. Kadang walaupun ada rasa apa semua nulis je. Sebab apa kami rasa bakat ya Tuhan beri akan dipertanggungjawab di akhirat kelak. Jadi orang yang diberi tanggungjawab pun nak mula sesuatu, nak mana sesuatu, fikir aja. Habis bercari dah jangan aku kelak sebab si nerbit aku pun kumpulan puisi kelak di Padang Masyah. InsyaAllah ada rezeki kita kelak kita nerbit sama-sama. Okey, kita ada 5 saat lagi apa 5 minit. Aku pun sudah juga. Okey. Soalan terakhir. Soalan terakhir tu soalan yang rasa-rasanya nak tu lah. Boleh cari makan kan nulis tu? Secara jujur. Jujur. Secara jujur mana-mana. Daripada nak ditulis kita rumah kereta Siapa tu? Siapa? Tetapi peruntukan banyak. Jadi si tahu lah macam ni. Macam ni. Macam ni Macam ni nak ambil peruntukannya. Si pandai.
Duit Jadi mun ada, that's why kami selalu kami bengkel dengan orang kan. Mun kita berjanjikan macam tu pun saya dapat juga. That's why kita menulis mesti sederhana, mesti berada dalam tahap sederhana ya. Kelak orang madah kita pemula masuknya dalam ya baru tahunya macam ni. Ialah penting. Kemahuan, bakat, apa segalanya kita cari dalam diri kita sendiri. Nak pada siapa beri makan ada juga orang dapat nak. macam Ada dapat beri makan insya-Allah. Okey, penikmat mimpi, masa Tok cemburu gila dengan kita kerana Tok adalah tokoh wanita yang pertama yang kita interview. InsyaAllah kita cuba cari lagi wanita-wanita yang berani, yang serikandi, yang ingin bercakap benar kelak insyaAllah. Kita cuba untuk ngembak sidaknya lagi dalam Studio Alta. Aku pernah lupa bila ada kelakar dengan Azmah pada lupa. Daripada Studio Alta dalam channel Suphan Suri, jangan lupa subscribe and like dan sehingga kita berjumpa di siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau